berbicara, selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan makin lama makin dekat. Bulan Ramadan akan menjelma. Sejauh mana persiapan kita dengan Al-Quran?
Sebab kita nak meraihkan Ramadan sebagaimana yang Allah kehendaki dan ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat mengimarahkan Al-Quran. Baginda sangat hidupkan malam dan juga siang dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak bina rasa, bina cinta, bina persiapan jiwa daripada sekarang supaya Ramadan ini menjadi satu bulan yang kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin faham, semakin sayang, semakin rindu. Jom kita jadikan Ramadan sebagai bulan kita betul-betul kembali kepada Al-Quran. Bersama saya dalam Zoom webinar pada 17 Mac 2022 jam 9 malam bertajuk Ramadan kembali kepada Al-Quran, anjuran Easy Ngaji. InsyaAllah jumpa di sana. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifa halukum hadzal yaum? Apa khabar anda semua pada hari ini? Diharapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dan tuan-tuan dan puan berada bersama saya pada pagi ini Ustaz Hadi dalam slot sharing tajwid untuk musim yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-262, dan alhamdulillah cuaca di sini kawasan saya Ipoh Perak alhamdulillah baik sahaja. Bagaimana tempat tuan-tuan dan puan sekarang ni? Adakah cuaca baik-baik sahaja? Ada yang hujan ke pagi-pagi ni, ya? Jadi mungkin boleh update sikit lah di ruangan komen kita ni insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertamanya seperti biasa saya nak mohon jasa baik anda semua tuan-tuan dan puan. Ayuh bantu saya untuk kita sharekan dahulu live pengajian kita pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan ramai yang dapat turut serta bersama kita. Dan kepada mereka yang dah share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Panas Ustaz di Shah Alam. Di Shah Alam dah panas dah. Okey. Cerah katanya. Teluk Intan terang Ustaz kata. Singapura okey je Ustaz. Sofa Seremban okey baik. Cuaca cantik je Ustaz. Ranau Sabah okey. Alhamdulillah, terima kasih di atas respon anda semua. Udah share. Okey, terima kasih kepada semua yang share. Alostar cuaca baik. Alhamdulillah. Jadi cuaca panas di Kelang. Oh ya ke? Baik, apa yang berlaku sepastinya akan ada hikmah lah. Hujan ke, panas ke, sejuk ke, semuanya ada hikmah. Ada hikmah sepastinya lah. Itu orang kata apa? Benda yang kita kena imani lah, kan? Betul tak? Setiap perkara yang berlaku ni sepastinya ada hikmah. Kalau hujan sekalipun, ialah pagi-pagi mungkinlah dari sudut pandang negatif kita akan rasa alah lecehnya, macam mana nak pergi kerja, hujan lebat dan sebagainya, betul tak? Tapi mungkin ada hikmah di sebalik sesuatu tu, sepastinya. Sama lah juga kalau panas pun, kenapa panas pagi-pagi ni? Relax lah dulu, kan? Kita tak boleh nak mempertikaikan
segala apa yang Allah kehendaki. Baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk update untuk update cuaca tuan-tuan. Macam berita pula pagi ni, update cuaca pagi ni. Sandakan terang. Ustaz dah sihat molek dah ke? Alhamdulillah, setakat ni okey, baik-baik saja. Suara saya pun makin pulih, tak pulih sepenuhnya lagi. Masih rasa lagi lah berat-berat dia tu kan. Tapi so far alhamdulillah lah, saya pun just makan ubat je kan. Makan ubat je. Mudah-mudahan suara saya makin baik, makin pulih, dan memandangkan kita beberapa hari sahaja lagi nak bertemu untuk kita punya slot indahkan suaramu. Jadi nak indahkan suaramu, kenalah indahkan suaraku dulu. Betul tak? Suara saya ni mestilah nak kena baik dulu. Sebab kita nanti nak membincangkan perihal ilmu tarannum, ilmu yang berkaitan dengan seni suara. Hari tu saya duk risau lah juga. Tapi alhamdulillah sehari dua ni nampak macam makin baik. Jadi insyaAllah kepada para peserta yang join, terus doakan. Yang tak join pun terus doakan. InsyaAllah kita hari ni hari Khamis tuan-tuan dan puan. Tinggal sehari je lah lagi. Esok, lepas tu Sabtu kita dah bertemu untuk webinar Indahkan Suaramu. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang join. Ya, terima kasih kepada yang join. Dan saya nak ingatkan kepada mereka yang join seminar Tarannum Sabtu ni. Siapa yang join, saya nak ingatkan anda semua dah boleh download modul. Modul tu tak banyak pun, berapa muka surat je, belas-belas je kot, tak silap saya. Tak banyak lah. Jadi tuan-puan boleh download dan boleh print lah siap-siap. Boleh print siap-siap. Okey. Sebab semalam Encik Ifan dah berikan modul itu dalam grup WhatsApp. Dan kepada Amito Gold yang ambil package Gold, segala info semuanya dalam grup Telegram anda lah. Ya, saya ingatkan sekali lagi, segala info ataupun program untuk Amito Gold semuanya dalam Telegram sahaja. Kalau yang selain daripada Amito Gold, kita adakan grup WhatsApp satu. Untuk sementara ni lah, untuk Sabtu ni sahaja. Jadi pastikan siapa yang dah join, siapa yang mendaftar pastikan anda ada dalam grup WhatsApp. Pastikan anda ada dalam WhatsApp untuk kita punya seminar Sabtu ini, insya-Allah. Kalau yang tak ada tu, tuan-puan cepat-cepat PM Encik Ifan. Mungkin ada yang terlepas pandang ke apa kan. Jadi pastikan tuan-puan sentiasa follow up lah. Okey, kita cuba untuk selesaikan semuanya, tapi yalah kadang-kadang mungkin ada benda yang miss dan sebagainya. Jadi tuan-puan pun cubalah follow up kami apa semua kan. Kalau tak ada nama lah, kalau dah ada tu kira selesai lah tu. Okey. Baik, alhamdulillah. Puan Kartini dah print. Alhamdulillah. Mantap. Waalaikumsalam Puan Zilha. Waalaikumsalam yang baru masuk, yang beri salam Okey, baik, alhamdulillah. Kepada semua yang baru masuk, teruskan share seperti biasa. Dan insya-Allah kita tak nak tunggu lagi. Ramai yang dah masuk ni, alhamdulillah. Teruskan share. Terima kasih yang dah print. Tuan Tajamani pun dah print, alhamdulillah. Moga-moga dipermudahkan. Dah print nanti simpan elok. Baca-baca dulu pun tak apa kan. Baca-baca dulu, tengok-tengok dulu. Ringkas je, modul tu pun ringkas je. Tak ada apa yang orang tak apa. Dia tak rumit sangat lah. Kita baca tu pun dah boleh faham dah, insya-Allah. Alright. So, tuan-tuan, hadirin hadirat, insya-Allah kita nak mula dah ni. Jom sama-sama kita nakkan keberkatan untuk pertemuan pagi ini. Sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan sama-sama beristighfar, insyaAllah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diampunilah dosa kita. Mudah-mudahan kita mulakan harian kita pagi ini dalam keadaan yang dibersihkan dosa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan. Jom sama-sama kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا ووافقني عملا صالحا مقبولا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, kita dah selesai untuk bacaan istighfar untuk pagi ini, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah untuk pagi ini ya, kita akan sambung bacaan surah An-Nisa. Masih lagi surah An-Nisa, muka surat 88, tuan-puan. Kita akan sambung baki daripada muka surat inilah. Semalam kita dah habis separuh. So untuk yang baki kita akan habiskan hari ini insya-Allah. Baik. Jadi adakah anda semua sudah bersedia, tuan-tuan dan puan? Apapun kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan lancar perjalanan live kita pada pagi ini. Sebab saya punya internet ni sejak rumenjak ni dia asyik kadang-kadang terputus, tuan-puan. Dia ada time-time dia lah, tak adalah kerap sangat. Cuma itulah kita harapkan okey sahajalah untuk kita punya line internet, insya-Allah. Baik, jadi jom kita terus kepada bacaan kita hari ini. Seperti yang saya sebutkan, muka surat 88, tuan-puan boleh buka Quran masing-masing. Buka muka surat 88 dan kita akan sambung bermula ayat 63 sehingga 65. 63 sehingga 65 insya-Allah. Baik, boleh ke tuan-tuan dan puan?
So saya harap semua dah bersedia insya-Allah. Jadi jom, seperti biasa kita akan bacakan dahulu ayat ini bersama-sama. Kemudian baru kita akan bedahlah ya, insya-Allah. Baik, jom. Macam biasa tuan-puan boleh tengok dulu ayat-ayat ni. Tengok dulu sekali lalu kan. Kita tenang-tenang dulu ayat ni. Faham kan maksud tenang? Tenang-tenang ayat ni supaya mudahlah kita nak sebut nanti insya-Allah. Tengok sekali lalu. Boleh? Okey, baik. Jadi saya yakin anda semua sudah bersedia, dan paling penting sekali yang belum tajdid niat, jom sama-sama kita betulkan niat kita insya-Allah. Ya, yang belum share pun sama. Dah betul niat, okey dah tu. Tolong share pula. Boleh? Tolong share insya-Allah nah. Baik, kita mulakan. Tarik nafas sedalam-dalamnya tuan-puan. Insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita dah selesai dah bacaan sepintas lalu je. Tenang-tenang maksudnya intai-intai ke? Betul tu. Kalau tenang, bertenang kan? Tenang. Ni tenang. Kita tenang. Tenang ni maksudnya macam tengok lah kan? Tengok tenang-tenang dulu. Ngintai-ngintai dulu. Gitulah. Boleh? Baik, insya-Allah, alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan kita. Terima kasih kepada yang dapat baca bersama insya-Allah. Jadi nanti penghujung nanti kita akan baca sekali lagi ya. Tapi kita akan bedah dulu sama-sama, kemudian baru kita akan tutup dengan bacaan. Baik. Jadi kita teruskan tuan-tuan dan puan, kita mula dengan ayat 63 dahulu. Dah sedia ke? Jom kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'arid anhum
Ula. Tuan-tuan perempuan, U ni kita baca satu harakat sahaja dan huruf waw yang kita lihat sekarang ni ada bulat atas dia kan? Kita tak perlu baca kerana ini adalah huruf ziyadah. Apa makna ziyadah ni? Tambahan, ya. Huruf tambahan yang mana kita boleh faham ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Jadi U tu satu harakat saja dan La di sini 4 ataupun 5 harakat mad wajib muttasil. Panjang 4 atau 5 harakat. Ulaikallazi begitu. Dan di sini huruf kaf, ya, ingat ya, tengah-tengah ni bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf. Baik, kalimah allazi ni isim mausul ataupun alif lam syamsiyah. ALS. Z 2 harakat ma asli. Kita keluarkan sikit ujung lidah pada zal ni. Ulaika allazina ya'lamullahu ma ya'la. Huruf ain kita sempitkan tengah kerongkong. Ya'lamullahu ma. Kalimah Allah tebal sebelumnya baris depan. Ma asli. Ya'lamullahu ma fi ma asli. Qululu pun ma asli. Huruf qaf ni kita tebalkan dia tuan-puan. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid. Untuk huruf ain huruf ain sempitkan tengah kerongkong juga. Untuk him ni, saya lupa letak izhar syafawi. Qulubihim, jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Fa'arid. Huruf ra masih lagi nipis baris bawah kan? Fa'arid. Pada dot kita sambut dia tu terus tebal. Jangan tangguh-tangguh, terus sahaja. Fa'arid anhum. Nun mati jumpa ha, izhar halqi. Mim mati jumpa waw, izhar syafawi. Dua-dua izhar, dua-dua kena jelaskan makhraj dan sifat. Pada nun juga pada mim lah. Dan anhum, kalau kita berhenti tuan-tuan puan, kalau kita berhenti bunyinya sama juga. Anhum, anda kata sambung sekalipun, anhum wa'izhum sama je. Ya. Tetap dibaca dengan jelas. Kemudian huruf dha yang mati tuan-tuan puan. Wa'izhum, wa'izhum, wa'iz. Okey, huruf dha ini bersifat tebal. Okey, tak apa saya baca dahulu. Fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Baik. Untuk wa'iz, huruf dha ni kita matikan dia dan keluarkan sikit hujung lidah. Dan yang paling penting sekali adalah kita mesti tebalkan huruf dha ini. Kemudian mim mati jumpa waw izhar syafawi, jelaskan mim. Wa'izhum wa qul lahum. Lam mati jumpa lam hidup. Lam mati jumpa lam hidup. Bila huruf lam mati jumpa dengan lam sama lam tuan-puan. Huruf yang sama. Sama pada makhraj, sama pada sifat. Maka di sini hukumnya idgham mutamathilain. IM. Idgham mutamathilain ataupun idgham mislain. Sama je Yang mana kita masukkan lam mati yang pertama ni ke dalam lam yang kedua. Sebab tu lam kedua ni ada sabdu. Wa qulla. Sebab tu ada sabdu. وَقُلْ لَهُمْ فِي izhar syafawi mim mati jumpa fa. Kemudian fi ni kita panjangkan 4 atau 5 harakat apabila huruf mat jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Mat jaiz munfasil.
وقل لهم في أنفسهم. Nun mati jumpa fa, ikhfa hakiki, IKH. Anfu, dengung nipis sahaja. Dengung nipis sahaja. Boleh tuan-tuan puan? Dengung nipis sahaja. Baik. Anfusihim, mim mati jumpa qaf, izhar syafawi. Anfusihim qawlam. Qa tebal tuan-puan, huruf qaf. Bila kita tengok huruf qaf yang bertemu dengan huruf lin ni bersifat lunak tuan-puan, betul? Betul tak? Huruf lin ni bersifat lunak kan, lembut. Jadi kadang-kadang kesilapan yang berlaku tanpa kita sedar, huruf qaf tu kita sekali terikut jadi bunyi yang lembut. Qaw. Anfusihim qawlam. Qaw, qa, bunyi qa. Huruf qaf pada atas bunyinya qa ke qa. Beza kan? Tuan-puan pun tahu macam mana bunyi dia. Huruf qaf pada atas bunyinya qa. Anfusihim qawlam. Qa, qaw. Qa, qaw. Qaw. Qawlam baligha. Boleh? Tuan-tuan puan. Baik. Kita teruskan tanwin pada lam tu. Itu asalnya tanwin. Tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka kat sini hukumnya iqlab. Iqlab, ya. Sebab tu kita tengok pada lam tu ada mim, dan mim itu merupakan sebagai macam isyarat lah. Okey, tanda isyarat untuk kita bahawa lan ditukarkan bunyinya, diqalab, diterbalikkan bunyinya menjadi bunyi mim, sebutan mim. Qawlam. Dan kaedahnya tutup bibir bersahaja. Okey, tutup rapat bibir bersahaja. Qawlam baligha. Pastikan unsur dengung tu wujudlah. Qawlam baligha. Boleh? Baik, li maksli tuan-tuan puan. Untuk ghain, tanwin pada atas, ghan pada asalnya, tapi bila kita berhenti dia jadi gha dan hukumnya mad'i wal. Qawlam baligha. Boleh? Habis ayat 63, kita teruskan lagi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Baik, wama kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Hukum di sini mad jaiz munfasil. Mad asli jumpa dengan hamzah bertiang kan? Mad asli jumpa dengan hamzah yang ada tiang tu, tiang alif tu lah maknanya. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah mad jaiz, pertemuan yang terpisah ataupun dalam dua kalimah. Wama ra mati tak ada status, betul? Ra mati tak ada status, tapi kita nak kena juga tentukan status dia sama ada tebal ataupun nipis. So kaedahnya macam mana? Tengok huruf sebelum ra mati, kita tak tahu status tebal ataupun nipis kan? So kena tengok sebelum dia. Wama arsalna. So nak tebalkan ra, ra kat sini kena baca dengan tebal lah, sebab sebelumnya baris atas. So nak tebalkan ra kena angkat pangkal lidah. Salna, matikan lam. Sal, jangan tawallud, jangan beranakkan. Salna kan? Salna. Wama arsalna. Nama asli. Nun mati jumpa ra, idgham bila gunnah kamil. Masukkan nun ke dalam ra semua. Masukkan secara kamil. Kamil ni maksudnya sempurna. Dan memang kita takkan dengar lah bunyi huruf nun tu dah. Sebab dah masuk kan. Nama pun idgham, memasukkan. Mirra.
Ra kena tebal tuan-puan. Jangan sesekali kita nipiskan dia. Sebab ra ni berbaris atas. Wa ma arsalna min rasulin. Suma asli. Lin tanwin jumpa hamzah. Izhar halqi. Ya. Jelaskan tanwin tu rasulin illa la ma asli. Liyuta, ta pun sama mak asli dan tebalkan dia huruf ta ni. Ya. Liyuta'a, liyuta'a. Jangan malu. All out. Lepaskan. Jangan simpan-simpan. Liyuta'a biiznillah. Boleh, tuan-tuan puan? Clear ke? Baik, kalimah Allah ni kita kena nipiskan dia. Kalimah Allah ni kena nipis. Dia jangan tebal Kalau tebal ni mungkinlah bunyinya akan jadi begini. Biiznillah, nil. Sebab apa berlaku begitu? Kita terangkat, terbawa naik kita punya pangkal lidah tu. Sebab tu jadi biiznillah. Okey, kita rendahkan pangkal lidah kita, istifal. Kita rendahkan dia. Cuma kat sini kita fahamlah perbincangan lam ni untuk kalimah Allah dia memang ada dia punya pembahagian dia lah. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca nipis. Cuma kat sini kalimah Allah yang sebelumnya baris bawah mesti dibaca nipis. Liyuta'a biiznillah. Untuk huruf zal keluarkan sikit hujung lidah kita. Kalimah Allah tu hukumnya mad arid lis-sukun ya. Biiznillah. Boleh pilih sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. So kita letak kat sini MAL, mad arid lis-sukun. Boleh? Baik, seterusnya. Walau annahum idh ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. Baik. Walau wajibul gunnah WG hum mim mati jumpa hamzah. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Idza. Baik, tuan-tuan puan, kat sini saya kena terang lebih sikit boleh nah. Untuk zal yang bertemu dengan za ni, tuan-tuan puan. Baik, untuk bacaan saya rasa tuan-puan tak ada masalah. Idzalamu. Huruf zal ni memang dah tak ada dah bunyi dia. Sebab dia dah dimasukkan, digabungkan bunyinya ke dalam huruf za. Okey, digabungkan, dimasukkan ke dalam huruf za. Jadi hukum kat sini saya yakin tuan-puan pun dah tahu, ada yang dah belajar, betul? Dan mungkin ada yang belum belajar ataupun ingat-ingat lupa dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya kongsikan pada tuan-puan secara ringkas. Jadi jom kita tengok kalimah ini, idzalamu. Jom kita tulis dahulu. Baik. Jadi ini adalah kalimah asal dia tuan-puan. Okey, sekejap saya double check dulu takut ada silap. Baik. So ini adalah asalnya, iaitu huruf zal mati. Okey. Zal mati berjumpa dengan huruf za. Huruf zal mati berjumpa dengan huruf za. Ini asal dia. Ini asal dia. Huruf zal mati berjumpa dengan huruf za. Jadi disebabkan kedua-dua huruf ini, huruf zal dengan za ini adalah daripada makhraj yang sama.
Okey, dengar baik-baik. Disebabkan huruf zal dengan dha ni adalah daripada makhraj yang sama, maka dari sudut bacaannya perlu diidghamkan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Tuliskan di ruangan komen, boleh? Tuliskan di ruangan komen. Disebabkan, okey, huruf zal dengan dha ni, huruf zal dengan dha ni adalah makhraj yang sama, maka bacaan di sini perlu diidghamkan. Dan bagaimana boleh berlaku idgham? Okey. Kenapa idgham? Kenapa idgham? Mungkin ini persoalan yang selalu timbul lah. Kenapa idgham? Sebelum tu saya dedahkan dululah nama hukum di sini ialah nama hukum Nama hukum idgham mutajanisain. Idgham. Oh, tak nampak. Sekejap kita adjust sikit. Tuan-puan nampak tak? Okey. So nama hukum kat sini idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. So ni nama hukum Nama hukum idgham mutajanisain. Jadi kenapa idgham? Berlaku idgham ni disebabkan pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi berbeza sifat. Okey. Tapi dia ada syarat dia untuk jadi hukum ni. Syarat dia apa? Huruf pertama mesti mati dan huruf kedua hidup. Huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Syarat untuk jadi idgham ni, dia mesti huruf pertama tu mati. Tengok ni. Huruf pertama tu mati. Dan huruf kedua hidup. Faham tak? Tu syarat dia. Syarat untuk jadi idgham ni, dia mesti huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Dan kenapa dia jadi idgham? Bila tanya kenapa jadi idgham, sebabkan pertemuan dua huruf ni adalah daripada makhraj yang sama. Sama makhraj tetapi berbeza sifat. Itu sahaja. Faham tak? Sama makhraj tetapi berbeza sifat. Okey. Jadi untuk huruf dha, kalau kita kalau kita cerita tentang makhraj makhraj untuk huruf dha dengan zal ni kat mana tuan-puan? Ingat tak? Hujung lidah. Kat mana? Ingat tak? Hujung lidah dikeluarkan. Itu simple lah. Cara mudah nak ingat. Hujung lidah. Hujung lidah dikeluarkan sedikit di antara gigi. Saya letak simple je, ringkas je lah. Boleh. Makhraj ialah hujung lidah dikeluarkan. Boleh. Hujung lidah dikeluarkan. Tapi bila kita cerita bab sifat pula, sifat dia beza. Kan dia sama makhraj tetapi berbeza sifat. Jadi untuk huruf dha, huruf zal, sifatnya berbeza. Kat mana beza dia? Okey, pertama kita tengok dari sudut bahagian suara dulu. Bahagian nafas dulu. Untuk dha ni, dia bersifat jahar. Okey, jahar. Huruf zal pun bersifat jahar. Jahar ni maksudnya nafas yang tertahan. Kemudian huruf dha ni, dia bersifat rakhawah. Okey, sama lagi kan.
Zal pun rakhawah. Kemudian yang ketiga, huruf dha ni bersifat isti'la, huruf yang tebal. Manakala huruf zal ni bersifat istifal, nipis. Jadi kita dah nampak dah beza dekat mana. Okey, kita dah start nampak dah beza dekat mana. Nombor 1, nombor 2 tu nampak macam sama lagi kan? Sama sifat dia, sifat jahar. Okey. Kemudian sifat yang ketiga tu dah nampak beza dah. Sifat keempat, untuk dha ni bersifat itbaq. Untuk zal pula bersifat infitah. Dan sifat yang kelima, ismat. Dan untuk zal pun sama, ismat juga. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak huraian dia kan? Ya. Okey. So untuk dha dengan zal ni kita dah nampak. Kalau cerita dari sudut makhraj huruf, tempat keluar huruf dia sama. Tak ada yang beza, iaitu hujung lidah perlu dikeluarkan. Itulah yang dimaksudkan sama makhraj. Tetapi berbeza sifat. Berbeza sifat. Jadi kalau kita tengok tuan-puan, ini saya senaraikan sifat pada dha dan ini sifat pada zal. Untuk sifat yang pertama berkaitan dengan nafas, masih sama lagi. Sama-sama jahar, iaitu nafas yang tertahan. Bila kita sebut dha dengan zal ni, sama-sama nafasnya tertahan. Pergi pula pada bahagian suara pun sama lagi, rakhawah, iaitu suara yang terus mengalir. Al. Kalau zal, masih lagi suara yang mengalir. Mari pula sifat yang ketiga. Kat sini kita dah start nampak dah dia punya perbezaan. Kat sini. So saya kotakkan dia lah. Okey. Yang saya kotakkan ni, inilah dia beza dia tuan-puan. Yang mana huruf dha bersifat isti'la. Isti'la ni kita kata tebal lah. Sifat tebal. Kan? Istifal sifat nipis. Inilah beza dia. Ini yang dikatakan sama makhraj tetapi berbeza sifat. Kemudian yang kedua pula, itbaq. Itbaq. Keliling lidah menutupi lelangit. Ataupun kita kata sebahagian besar lidah menutupi lelangit. Lidah menutupi lelangit. Saya buat ringkas je lah. Lidah tutup lelangit. Kalau infitah ni terbuka. Nampak? Jadi ada dua orang kata apa? Dua sifat lah yang berbeza pada huruf dha dengan zal ini. Yang paling ketara sekali ialah ba, tebal dan nipis lah. Tuan-puan, inilah penerangan ringkas untuk idgham mutajanisain, yang mana pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi berbeza pada sifat. Dan macam mana dia boleh jadi idgham ni? Sebabkan pertemuan ni tadi dalam keadaan satu huruf yang mati, satu huruf yang hidup. Kalau dua-dua huruf ni hidup, tak ada isu apa-apa. Tak ada cerita lah, tak jadilah idgham tu. Jadi kita kena faham kenapa idgham? Kerana pertemuan yang sama makhraj dan berbeza pada sifat. Dan macam mana nak jadi idgham tu? Mestilah huruf tu mati dahulu dan yang kedua hidup. Boleh tuan-puan ringkas ke tak? Ringkas kot. Saya rasa kalau tuan-puan tak faham pun, mungkin tak faham untuk yang ni lah. Kalau tak faham pun saya rasa mungkin penerangan bagi setiap satu ni. Tapi kalau yang dah belajar, insya-Allah saya rasa tak ada apa masalah lah kalau yang dah belajar. Yang dah belajar, insya-Allah saya rasa tak ada masalah. Okey, tuan-puan boleh nak screenshot ke? Sekejap. Okey. Siapa nak tangkap gambar boleh. Dah belajar dalam Kito. Dah belajar dalam Kito. Betul, dalam Kito ada idgham mutajanisain. Tapi perincian bab sifat tak ada lagi lah dalam Kito kan. Itu dalam mastery. Boleh ke semua?
Jelas ni? Kalau tak faham tu tak apa. Pelan-pelan dulu, tengok dulu kan. Lama-lama dengar tu insya-Allah boleh dapat. Awal-awal ni mungkinlah pening-pening sikit kan. Kepada mereka yang baru-baru tu tak apa. Pelan-pelan dengar selalu. InsyaAllah lama-lama nanti dapat dah kita. Okey, sebagai kesimpulan, bila kita dah tengok penerangan hukum di sini, maka dari sudut ejaan pun akan berubah. Kita tengok ni. Tuan-puan fokus kat sini. Tadi kita kata huruf zal ni mati kan? Huruf zal ni mati. Yes. Dia mati dan jumpa dengan huruf hidup. So, bagi memudahkan, orang kata apa, nak memahami dari sudut hukum ini tadi, orang kata apa, bertepatan dengan kaedah penulisan tu juga, maka huruf zal ini tidak ada lagi sukun padanya. Nampak ni, yang saya kuningkan ni dah tak ada dah. Sukun kat sini dah tak ada. Okey. Saya besarkan lagi. Sukun pada zal ni dah tak ada. Dibuang. Dibuang sukun itu dan nak menunjukkan unsur idgham, unsur memasukkan. Maka pada za ini diletakkan tanda sabdu padanya. Bukan sebab za ni ada dua, tapi nak menunjukkan huruf za ini ataupun bacaan ini perlu diidghamkan. Zal perlu masuk dalam huruf za. Saya tahu anda belajar sebelum ni, memang huruf bersabdu ni mewakili dua huruf. Tetapi untuk sabdu di sini bukan menunjukkan, maksudnya hujah kita takkan cerita ke orang macam ni. Oh, kenapa za ni bersabdu? Sebab za ni ada dua. Sebab tu za ni bersabdu. Sebab za ni ada dua. Jadi itu adalah satu kesilapan lah. Memang dia membawa kepada matlamat ataupun bunyi yang sama, tetapi dari sudut huraian tu agak bercanggah sikit. Jadi kita jelas kat sini bahawa bukan semua huruf bersabdu ni mewakili dua huruf. Bukan. Ada yang huruf bersabdu atas faktor idgham seperti ini. Huruf zal masuk dalam za. Sebab tu pada za ni ada sabdu. Bukan sebab za ni ada dua, Ustaz. Za ni ada dua. Satu mati, satu hidup. Bukan. Bukan itu huraian dia ya. Jadi agak tak bertepatan. Itu sahaja. Memang dia akan kembali kepada bunyi yang sama. Untuk bunyi memang tak ada isu. Cuma yang saya cerita kesilapan tu adalah dari sudut penerangan. Okey, wallahu taala a'lam. Jelas kot semua? Lama tak jumpa hukum ni. So bila jumpa kena all out sikit lah cerita tu kan. Minta maaf lah ambil masa tuan-puan untuk dengar saya punya cerita ni. Tapi apa pun mudah-mudahan harap tuan-puan dapat terima dengan baik insya-Allah. Right? So bunyinya idzalamu. Itulah dia, idgham mutajanisain kamil. Okey. Idgham mutajanisain kamil. Kamil ni maksudnya sempurna lah. Masuk tu sempurna. Zal ni masuk dalam za dalam keadaan yang sempurna. Kalau kita belajar lanjut lagi, kita akan jumpa pula idgham mutajanisain naqis. Ada kan? Itu pun ada sebab-sebab dia. Macam mana boleh jadi naqis? Macam mana boleh jadi naqis? Kat sini kamil, masuk sempurna. So belajar lagi, nanti jumpa pula idgham mutajanisan naqis. Ada perbincangan dia tu pula. Itu sahaja. Boleh? Baik. Jom kita sambung. Jadi apa yang tuan-puan kena tanda kat sini? Idgham. Tuan-puan tulislah penuh sikit mutaja. Idgham mutajanisain. Puan Muhaini, oh. Kenapa O tu? Kenapa O tu panjang tu? Macam ada sesuatu je. Puan Muhaini, are you okay? Baik, alhamdulillah. Jom kita teruskan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum. Dha tebal. Kita dah cerita tadi kan, huruf dha ni ada sifat isti'la'nya, ada sifat itbaq. Musta'liyah mutbaqah pada huruf dha ni. Tebal lah. Izzalamu,
Mad asli jumpa dengan hamzah dalam dua kalimah mad jaiz munfasil. Panjang dia 4 atau 5 harakat. Boleh? Panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Izzalamu anfu. Nun mati jumpa fa ni hukumnya ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun apabila berjumpa dengan fa dengan dengung yang nipis. Anfusahum. Mim mati jumpa jim. Huruf jim. Mim mati jumpa huruf jim ni izhar syafawi. Jelas kan? Anfusahum ja'uka. Ja ni 4 atau 5 harakat. Mad wajib muttasil. MWM. Mad wajib muttasil. Ya. Kemudian U 2 harakat. Mad syibih badal ataupun mad asli. Tulis mad asli boleh. Syibih badal pun boleh. MSB. Syibih badal ni maksudnya menyerupai mak badal kan. Sebab kalau hamzah yang kita lihat berada di awal perkataan, kita akan sebut mak badal kan. Kadarnya sama je macam mak asli dua juga. Tak ada apa beza pun. Cuma dia punya nama sahaja. So kat sini kita boleh sebut mak asli boleh. Mak syibih badal pun boleh. Dan pada asalnya memang ianya adalah mak asli lah. Ya. Ja'uka fastaghfarullah. Baik, fastaghfaru. Untuk ra ini kita kena tebal tuan-puan. Fastaghfaru. Ra baris depan tebal. Huruf ra mati tebal. Huruf ra baris depan pun tebal. So kalimah Allah ni pun automatik jadi tebal juga. Kalimah Allah taghliz dibaca dengan tebal. Fastaghfarullah. Kalau berhenti ma'arif sukun. Kalau berhenti. Kalau tak berhenti ma' asli macam biasalah kalimah Allah. Fastaghfarullah wastaghfara. Boleh? Fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullah. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Boleh? Dapat? Okey. Huruf ghain isti'la tuan-puan, angkat pangkal lidah. Wastaghfara. Untuk dapatkan hasil tebal tu, bunyi tebal tu. Wastaghfara. Ra tebal baris atas. Lahumur ra. Alif lam syamsiyah. Kemudian ra ni turut tebal sebab ianya berbaris atas. Lahumur rasulu. Su ni mak asli. Lula wajadullah. Lula wajadu. Lula wajadullah. La wajadullah. Kalimah Allah tebal. Dullah tawwa. Tawwa. Masuk waw sabdu ni betul-betul. Tawwa dan panjang 2 harakat. Barra. Tanwin berjumpa dengan ra, idgham bila gunnah. IBL. Idgham bila gunnah kamil. Masuk sempurna. Tawwabar rahima. Tawwabar ra. Ra kena tebal tak? Kena tebal sebab dia berbaris atas. Lawajadullaha tawwabar rahima. Rahima asli. Ma tanwin baris atas. Bila kita berhenti man jadi ma. 2 harakat. Ma'iwat tuan-puan. Ma'iwat. Man jadi berlaku pada tanwin baris atas sahajalah. Boleh? Baik, insyaAllah kita teruskan lagi. Habis ayat 64. Kita sambung satu ayat lagi tuan-puan, insyaAllah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا Minta maaf. Saya ulang sekali lagi. ثم لا يجدوا في panjang أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Baik, kita tengok fala dua harakat tuan-tuan, mat asli. Fala wa rabbika, ra tebal, kemudian ba bersabdu ni masuk betul-betul lah. Fala wa rabbika la. Yu matikan hamzah syak. Jangan tambah-tambah bunyi yu'minu. Ada bunyi jawab belakang tu, kita tak perlukan lah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta habdas. Yuhakimu habdas sekali lagi. Yuhakimuka. Mu ma asli, kafi ma asli, ma asli, syajara ra pada atas tebal, bayi bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak, ya mati sebelumnya baris atas. Syajara bainahum thumma la. Hum mim mati jumpa sa, izharu syafawi, jelaskan min. فيما شجر بينهم ثم لا. Wajibul gunnah, wajib dengung pada mim bersabdu. Thumma la, la mat asli. Yajidu mat asli. Fi anfusihim. Fi mat asli pada asalnya jumpa pula dengan hamzah, kan? Jumpa dengan hamzah, jadilah mat jaiz, MJM. Panjang 4 atau 5 harakat. Thumma la yajidu fi anfusihim. Nun mati jumpa fa, ikhfa haqiqi. Nun sembunyikan di sisi huruf fa dengan dengung yang nipis. Dengung nipis. Thumma la yajidu fi anfusihim. Him mati jumpa ha, izharu syafawi. Anfusihim harajam mimma. Hara, ra tebal, ha pedas, ha sempitkan tengah kerongkong kita. Anfusihim harajam. Tanwin jumpa mim, IBG, idgham bi gunnah kamil. Harajam, dengung sempurna tuan-tuan. Gunnah musyaddadah. Kalau kita cerita bab martabat gunnah, martabat dengung mim bersabdu ni ataupun nun bersabdu ni berada pada tahapan yang pertama, kan? Harajam mimma. Mim bersabdu wajibul gunnah juga, kemudian ma ni ma asli. Harajam mimma qadaita, huruf qaf tebal, huruf dha tebal, dua-dua tebal. Qadaita, dai matikan ya ni dengan sifat lunak, bacaan lin lunak je, lembut je bunyi dia tu. Harajam mimma qadaita wa yusallimu
yusallimu, mu mad asli, wa yusallimu taslima. Huruf sin biasa je. Lima asli. Man, tanwin baris atas, bila kita berhenti pada dia, dia akan jadi dua harakat dengan hukum mad iwad. Boleh? Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dapat ke? Tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Habis ayat 65. Kan? Selesai kita bedah ayat 65. Maka berakhirlah kita punya sharing tajwid untuk hari ini. Daripada ayat 63 sehingga 65. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya, adakah anda dapat sesuatu pada hari ini? Dapat sesuatu ke hari ini, tuan-puan? Boleh respon sikit di ruangan komen kita ni. Jadi Alhamdulillah, apapun semuanya atas izin Allah SWT. Kan, kita menerima kefahaman ni semuanya atas izin Allah. Kalau tak faham, maknanya Allah tak izinkan lagi lah. Kan, kita kena faham konsep takdir ataupun qada dan qadar. Kan, kita dah rancang sehabis baik, kita dah fokus dan sebagainya, tapi kadang-kadang mungkin ada time tu kita macam tak faham. Tapi percayalah, dengan berkat kesungguhan kita, insyaAllah, kalau tak faham hari ni, kita akan datang. Mungkin esok, mungkin petang ngerang ke, mana tahu tuan-puan tengok lagi sekali ulangan kan, bab idgham mutajanisain tadi. Tadi dengar tak faham, saat lagi petang tengok balik ulangan, terus faham. Nampak tak? Itu semua atas berkat usaha masing-masing dan semuanya atas izin Allah, biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Saya ni bercerita je, kongsi je tuan-puan ya. Tak ada apa special istimewanya pun. Awak bercerita je. Semuanya tu atas usaha tuan-puan. Tuan-puan dapat tu sebab usaha tuan-puan. Ingat tu. Bukan sebab orang lain, sebab tuan-puan. Sebab tuan-puan berusaha. Sanggup bagi komitmen pagi-pagi ni, insyaAllah. Okay, bukan sebab saya tak ada bagi apa pun sebenarnya. Saya bercerita je. Kan macam orang bercerita. Cerita pasal keluarga ke, pengalaman kat sekolah dulu ke. Ibarat macam tu, saya bercerita. Saya bercerita. Bukan nak mengajar apa pun. Just berkongsi-kongsi sikit. Nak ke mengajar tak adalah orang tak apa reti sangat kan. Kita just sharing is caring, bak kata orang putih tak. Gitulah. So Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan puan untuk hari ni. Jadi insyaAllah jangan keluar lagi. Kita nak baca dulu sama-sama. Okay, kita baca dulu sama-sama. Jangan keluar lagi, tunggu Ustaz. Cuma sebelum nak baca ni, saya nak ingatkan sekali lagi, tuan-tuan puan, dan saya nak memohon kemaafan lah, untuk program Ihya Ramadan kita, yang mana sepatutnya bermula semalam, tetapi orang kata apa, itulah, bila kata belum rezekinya lagi ataupun tak diizinkan Allah, maka semalam kita tak dapat nak buat orang kata apa, program Ihya Ramadan ni ataupun webinar Zoom ni semalam, di atas orang kata apa, faktor kesihatan Ustaz Adenin Roslan. Beliau tak sihat tuan-puan semalam. Dia demam. Jadi PA dia maklum pada kami semalam, beliau tak dapat teruskan untuk memberi perkongsian pada malam tadilah. Jadi kita pun, saya pun ada sebut semalam dalam live kan. Andai kata tak jadi, kita akan bawa dia pada minggu hadapan. So tuan-puan boleh tengok tarikh tu. Untuk slot Ustaz Adenin, kita bawa pada 24 Mac 9 malam insyaAllah, minggu depan hari Khamis. Jadi untuk malam ini tuan-tuan puan, untuk malam ini kita akan bersama Ustazah Fatimah Syarha. Kita akan bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha tu, yang tengah tu. Yang tengah-tengah ni, Ustazah Fatimah Syarha malam ni insyaAllah. Tak sabar nak jumpa ni. Kan, kita nak ambil ilmu daripada mereka, para orang apa yang hebat-hebat ni insyaAllah. So, saya nak tontonkan kepada anda semua. Siapa yang belum tonton, jom kita tengok video Ustazah
Fatimah Syarha. Dia nak ajak tuan-puan tu. Dia nak bercakap sesuatu dengan tuan-puan. Boleh? Tunggu sekejap. Saya nak tuan-puan dengar panggilan ataupun seruan ustazah kepada kita semua. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan makin lama makin dekat. Bulan Ramadan akan menjelma. Sejauh mana persiapan kita dengan Al-Quran? Sebab kita nak meraihkan Ramadan sebagaimana yang Allah kehendaki dan ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat mengimarahkan Al-Quran. Baginda sangat hidupkan malam dan juga siang dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak bina rasa, bina cinta, bina persiapan jiwa daripada sekarang supaya Ramadan ini menjadi satu bulan yang kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin faham, semakin sayang, semakin rindu. Jom, kita jadikan Ramadan sebagai bulan kita betul-betul kembali kepada Al-Quran. Bersama saya dalam Zoom webinar pada 17 Mac 2022 jam 9 malam bertajuk Ramadan kembali kepada Al-Quran, anjuran Easy Ngaji. InsyaAllah jumpa di sana. Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. Macam mana tuan-puan? Tadi Ustazah Fatimah Syarha dah ajak kita sama-sama untuk bersama beliau pada malam ni. So, jangan lupa, insyaAllah kita punya slot pada malam ini bersama Ustazah Fatimah. Dan saya yakin anda semua mungkin yang dah biasa dengar perkongsian ataupun ceramah daripada Ustazah Fatimah ni memang kenal sangat karakter Ustazah Fatimah ni. Memang seorang yang orang kata apa, percakapannya, tutur bicaranya sangat lemah lembut tuan-puan. Kenalah dengan karakter seorang wanita kan. Tapi dia, pada saya dia antara itulah, dia ada aura dia. Aura cara bercakap dia tu. Ustazah Fatimah ni dia samalah macam Ustazah Hafizah Musa, Nur Hafizah Musa kan. Kan dia ada aura-aura dia tu, bila bercakap tu rasa kena je, masuk je, ya tak? Jadi insyaAllah kepada yang baru tahu malam ni, jom bersama kami. So tapi kita ada bayaran tuan-puan, bayaran tiket masuk. Harganya RM10 je, murah je tuan-puan. Ya, tiket bola lagi mahal rasanya. Ni insyaAllah untuk majlis ilmu dan tiket dengan harga serendah RM10 sahaja. InsyaAllah tuan-puan akan bersama dengan Ustazah Fatimah pada malam ini. Pada malam ni orang yang hebat insyaAllah, yang orang kata apa, banyak jasanya, dakwahnya kepada masyarakat insyaAllah. Untuk Ustaz Denin minggu depan, kita bawa dia minggu depan hari Khamis. Untuk esok malam pula tuan-puan dengan siapa tu? Itu macam muka saya tu. Jadi insyaAllah untuk esok tuan-puan akan bersama dengan tulis kat situ namanya Ustaz Abdul Hadi. Saya lah kot ya. Untuk esok tuan-puan dengan saya insyaAllah dengan tajuk istiqamah dengan Al-Quran. Kalau tadi tu Ustazah Fatimah tu lembut orangnya tuan-puan. Lembut kan, bicaranya tu Allah sedap dengar. Tapi kalau dengan saya ni tak tahulah, nak kata keras pun tidak, lembut pun tidak. Macam ni lah, macam tuan-puan dengar saya bercakap ni, itulah karakter seorang Hadi. Okey, karakter seorang Abdul Hadi. Santai-santai je tuan-puan. Kita bukan nak orang tak apa ketat-ketat masuk dalam tu kan. Chill-chill je masuk, kita ambil sedikit sebanyak pencerahan. Nak masuk Ramadan ni tak lama lagi. Ni pun kita dah maghrib ni pun dah masuk nifsu Syakban kan. Jadi mungkin ada yang puasa pula hari ni, hari putih kan. So selamat berpuasa. Dan kepada yang nak join, nak contact mana ya, Puan Abby boleh ni tekan link yang tim kami sedia tu. Boleh. Kata Puan Azimah suaranya lembut. Betul, Ustazah Fatimah Syarha. Kalau suara Ustaz Hadi dia tak lembut. Dia bunyi besi tuan-puan, bunyi jantan. Okey, gurau-gurau. So daftarlah tuan-puan, boleh daftar lagi, kita buka lagi insya-Allah. Kita buka lagi. So tuan-puan boleh klik link yang kita sediakan tu, insya-Allah nanti kita akan bersama. Boleh? Ustaz Hadi main acah-acah je. Betul.
Saya tak samalah tuan-puan dengan dia orang. Jauh beza lah. Okey, jauh beza. Jauh langit bumi. Kalau saya bercakap depan ni Ustazah Fatimah Syarah, Ustaz Aden ni, ui, segan tuan-puan. Rasa malu benar lah. Rasa nak letak lutut atas lantai tu. Ya. Tak berani. Baik, jadi insya-Allah Iron Man. Boleh tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat semua? Boleh tak boleh? InsyaAllah. So, teruskan untuk lakukan pendaftaran. Jadi, kita akan bersamalah nanti dalam program Ihya Ramadan ini. Bermula malam ini, insyaAllah. Ghadan kam ayah. InsyaAllah ghadan. Kita akan sambung ayat sampai ayat 70. Okey, untuk esok Jumaat kita akan masuk muka surat 89. Kita akan sambung sampai ayat 70. Okey. Ayat 66 sampai 70. Boleh? Tema malam ni hijau juga ke Ustaz? Tuan-tuan puan-puan, malam ni boleh. Malam ni kita pakai tema hijau boleh? Malam ni kita buat tema hijau tuan-puan. Boleh ke? Kita pakai tema hijau tuan-puan. Kita pakai tema hijau. Kalau laki lembut, au pula. Itulah. Awak tak boleh jadi lembut tuan-puan kan? Orang getik tengoknya. Udahlah, cukuplah ini kopi ni. Kan? Boleh, no problem. Okay, cantik. Malam ni kita pakai tema hijau tuan-puan. Kita meriahkan suasana kita nak menyambut Ramadan ni. Kita bagi ada sikit, ada kick sikit malam ni insya-Allah. Baik, itu sahaja. So, saya harap tuan-puan terima maklumat ni dengan baik dan jelas. Kalau anda nak lakukan pendaftaran, terus tekan sahaja link yang kami sediakan di ruangan komen itu. Dan tim kami akan bantu anda. Apa segala pertanyaan, tuan-puan tanya sahaja. Jangan malu, jangan segan. Ustaz, saya tak boleh bayar lagi lah RM10. Tak boleh bayar lagi. Nak kena tunggu gaji ke apa, tak apa. Boleh. Tak ada masalah tuan-puan. Ni bukan perli ke apa kan, betul-betul. Kalau tuan-puan tak berkemampuan apa semua, tak apa. PM je, WhatsApp je tim kami, insya-Allah kita akan bantu. Jangan risau tuan-puan, kita buat dia. Kita buat dia. Bukan dia buat kita buat dia tuan-puan. So, tak apa, jangan malu, jangan segan. Terus berhubung dengan tim kami. Okey, yang sedang menonton ni, insya-Allah. Boleh nah? Biarlah dia mengetik kita. Puan Zelha suka ya. Alhamdulillah. Ada orang suka tu, okey lah tu ya tak? Malam ni banyak program tapi izin ngaji tetap di hati. Alhamdulillah. Barakumullah. So, itu sahaja tuan-puan, insya-Allah. Malam ni siapa yang terlibat dengan Ihya Ramadan, jangan lupa tema hijau kita. Itu sahaja, rasanya tak ada apa dah kot. Betul-betul bukan cubaan. Ya, betul. Baik, itu sahaja insya-Allah. Terus tekan link yang kami sediakan. Baik. Minta maaf lah tuan-puan. Hari ni macam hyperaktif pula. Sebab sebelum ni lama saya nunggu tekak saya ni elok nak bercakap. Bunyi sedih je tiap-tiap hari. Aku bercakap tu rupa nak menangis saja, ya tak? Ni Alhamdulillah nampak macam nak baik ni. Itu yang hyperaktif sikit lah hari ni. Takut tuan-puan lah tengok Ustaz Adi ni bercakap tak penat ke? Kan? Biasalah tengah live ni gini tuan-puan ya. Okey, jom. Kalau tak ada apa-apa, kita kembali pada bacaan kita. Kita fokus semula untuk bacaan yang kita sudah bedah untuk hari ini. Jom. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Sorry. Saya baca dulu, tuan-puan ikut kemudian. Boleh? Okey, baik. Saya harap semua dah bersedia. Boleh tinggalkan dulu ruangan komen tu. Kita fokus pada bacaan kita insya-Allah.
Terlalu aktif tu. Puan Ain Razali. Puan Ain Razali yang mana Baru join ke? Ke lama dah? Saya tak perasan. Ataupun jarang komen juga kot. Puan Ain Razali. Apa pun selamat datang saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat baru pun yang lain, selamat datang semuanya. Alhamdulillah. So, jom kita mulakan bacaan kita. Ready semua? Kita ambil daripada ayat 63 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Anak Cik Rosmani. Oh ya ke? Baik, alhamdulillah. Jadi selesai tuan-puan bacaan kita pada hari ini. So saya ulang sekali lagi untuk esok kita akan bedah sama-sama ayat 66 sehingga 70 insya-Allah. Esok hari Jumaat. Baik. Jadi berakhirlah kita punya perkongsian pada hari ini. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih buat semua untuk kehadiran. Dan insya-Allah kita jumpa esok pada jam 8.30 untuk sambungan sharing tajwid kita. Dan jangan lupa malam ni tema hijau kita bagi mereka yang mengikuti program Ihya Ramadan. Sama-sama kita hidupkan Ramadan. Itu maksud Ihya. Kita menghidupkan Ramadan kita insya-Allah. Walaupun belum lagi, kita dah nisfu Sya'ban kan. Kita dah separuh bulan Sya'ban ni, alhamdulillah. Balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita semua ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah insya-Allah. So itu saja. Terima kasih tuan-puan. Minta maaf kalau ada salah silap daripada saya. Kalau ada gurau-gurau tu terkasar, terlebih terkurang tu, minta maaf lah ya. Dan yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan kita semua insya-Allah. Baik, kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan doa tilawah. Jom sama-sama kita baca dan kita tutup dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-puan jangan keluar lagi, tunggu kejap. Kita layan dulu lagu penutup sekarang. Kan? Jadi alhamdulillah tuan-puan, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita.
Dan hashtag terbaru kita sempena Ramadan ini, perjalanan menuju rahmat. Tuliskan dalam komen tuan-tuan hashtag kita, santai tapi sampai. Kemudian hashtag kita yang kedua untuk menjelang Ramadan ni, perjalanan menuju rahmat. InsyaAllah. Tema kita kali ini, perjalanan menuju rahmat. InsyaAllah, moga-moga kita diizinkan Allah untuk bertemu lagi. Dan saya doakan agar semua apa yang anda ingin lakukan sebentar lagi ataupun bila-bila dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja daripada saya tuan-puan. Ampun dan maaf sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari jam 8.30 pagi. Kepada mereka yang belum lagi follow kita punya page Easy Ngaji, boleh tekan, dan tuan-puan juga boleh masuk dalam grup official Telegram kami, Easy Ngaji Warrior. Segala link tersebut yang saya sebutkan tadi tu ada di ruangan deskripsi, insyaAllah. Baik, jumpa anda. Saya unduri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tutup dengan lagu pengampunan, memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong